Jambatan Batang Sadong bakal dibuka Oktober ini dan sikap tidak mahu berhijrah serta terlalu memilih antara faktor pengangguran graduan tinggi di Sarawak. Perinciannya lanjut bersama dengan Abang Muasli Abang bersama di RTM Kuching. Sila Abang. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jambatan Batang Sadong kini hampir 99% siap dan dijangka boleh digunakan pengguna jalan raya pada 4 Oktober ini. Dengan kos lebih 211 juta ringgit dan sepanjang kira-kira 1.5 kilometer, Jambatan Batang Sadong merupakan jambatan terpanjang di Kepulauan Borneo. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong, Hajah Nancy Shukri berkata, kerja-kerja penyiapan membabitkan kerja-kerja menyurap jalan dijangka siap pada 7 September. Kerja-kerja elektrikal termasuk pemasangan lampu pula dijangka siap pada 15 September iaitu sama tarikh sasaran untuk menyiapkan kerja-kerja pemasangan penutup berjalan kaki konkrit. Hajah Nancy ditemui pemberita ketika meninjau kerja-kerja akhir ke atas jambatan itu di Batang Sadong hari ini. Beliau berkata jambatan itu akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam masa terdekat. Sarawak memerlukan perancangan yang komprehensif dalam memastikan kesemua venue sukan baharu serta yang telah dinaik taraf sempena pengelolaan SUKMA ke-18 Julai lepas tidak menjadi gajah putih. Menteri Sukan, Belia dan Solidariti, Datuk Seri Michael Manian Jawong berkata kerajaan juga perlu mencari cara yang sesuai untuk memastikan fasiliti tersebut diselenggara secara konsisten walaupun memerlukan peruntukan kos yang tinggi. Ke arah itu, Kementerian Sukan, Belia dan Solidariti akan mengadakan dialog bersama badan-badan sukan serta persatuan-persatuan belia dalam masa terdekat untuk mencari kaedah sesuai dalam memastikan fasiliti sukan berkenaan digunakan sepenuhnya dalam merancangkan lagi pembangunan sukan negeri. Sejumlah 400 juta ringgit telah dibelanjakan untuk projek pembinaan serta naik taraf terbabit termasuk pusat akuatik dan gelanggang squash di Kuching serta gelanggang badminton di Sibu yang bertaraf antarabangsa. Datuk Seri Michael Manian berkata demikian kepada media selepas melancarkan pusat bowling Megalands di Kuching. Pusat yang bernilai 90 juta ringgit itu merupakan terbesar di Malaysia dengan 42 lorong dan ia antara venue sukan pada SUKMA lepas. Terdahulu dalam ucapannya, beliau yang mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem memuji Persatuan Amatur 10 Pin Bowling Sarawak (ABAS) kerana berjaya menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri yang mendominasikan sukan bowling di peringkat kebangsaan sejak ditubuhkan 28 tahun lepas. Beliau juga mengucap tahniah kepada atlet bowling yang terlibat dalam SUKMA ke-18 lepas kerana mengharumkan nama Sarawak dengan membolot 11 emas, 4 perak dan 1 gangsa, suatu rekod yang sukar untuk dipecahkan. Sikap yang terlalu memilih serta tidak mahu berhijrah antara faktor yang dikenal pasti berlakunya pengangguran 10 hingga 15,000 graduan di negeri ini. Menurut Menteri Muda Pembangunan Tenaga Kerja dan Latihan Datuk Len Talif Saleh, antara sektor yang memerlukan graduan berhijrah ke kawasan luar bandar ialah bidang pertanian dan peladangan dan ini telah menyebabkan pihak syarikat mengambil tenaga kerja luar bagi mengisi kekosongan jawatan yang ada. Selain itu, kurang penguasaan bahasa Inggeris, kemahiran komunikasi dan ijazah kurang sesuai dengan kehendak industri juga menyumbang kepada meningkatnya jumlah pengangguran dalam kalangan graduan. Datuk Len berkata pelbagai inisiatif telah diambil oleh kerajaan negeri untuk mengurangkan jumlah ini. Ini termasuk memperkenalkan program latihan pengukuhan graduan Sarawak atau GATS untuk membantu para graduan di negeri ini. Melalui program ini, graduan akan ditempatkan di syarikat terpilih bagi mendapatkan pengalaman dalam industri selain turut diberi allowance oleh kerajaan negeri dan syarikat berkenaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program kesedaran latihan dan perindustrian siri kedua di University College Teknologi Sarawak UCTS Sibu. Program 3 hari itu disertai 100 orang pelajar dari sekitar wilayah tengah Sarawak. Ia bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tingkatan 5 dalam industri seni bina melalui latihan dan bengkel supaya pelajar ini dapat mempersiapkan diri dalam memilih laluan kerjaya dan pendidikan dalam bidang berkaitan dengan pendidikan teknikal dan vokasional selepas menduduki SPM. Sementara itu menyentuh mengenai masalah kekurangan pemandu bas dan operator peralatan industri berat di Sarawak, Datuk Len berkata beberapa langkah akan diambil bagi mengatasi isu itu.
Antaranya ialah memberi pendedahan awal mengenai kerjaya pemandu bas dan pengendali peralatan industri berat kepada anak-anak muda di negeri ini memilih kerjaya tersebut. Bagaimanapun beliau berharap pemain industri mengkaji semula insentif atau gaji agar lebih menarik mereka menyertai kerjaya tersebut. Beliau yang juga pengurusi tabung gagasan ekonomi anak Bumi Putera Sarawak tegas menambah pihaknya juga akan menyediakan latihan kemahiran untuk mengisi kekosongan pekerjaan ini selain berusaha untuk memudahkan pinjaman pelajaran pelajar yang mahu menyertai latihan berkaitan yang dikatakan menelan belanja yang tinggi. Yeah, it is quite costly too. So that's why we are looking at ways and means bagaimana PT-PTN can provide some loan to these people who want to train as a bus driver or tractor operators and whatnot, ataupun bagaimana human resource development fund that can be utilized. So we are looking into those possibilities now. So konsert musical The Sound of Music 2.0 yang diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching malam tadi ternyata berjaya memukau perhatian lebih 2,000 penonton yang hadir. Konsert anjuran Yayasan Jantung Sarawak dan Plaza Merdeka Holdings Sdn Bhd dengan kerjasama Kelab Rotary Kuching Central itu bertujuan untuk mengumpul dana membiayai kos pembedahan pesakit jantung di Sarawak. Pengasas Jantung Sarawak yang juga isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Hajah Jamilah Haji Anu berkata, konsert juga mampu menjadi platform kepada beliau menghargai muzik klasik dan moden selain memberi peluang kepada pemuzik muda bertukar pengalaman dan mengenali genre muzik antarabangsa. Konsert musikal itu disertai seramai 116 pemain muzik dan penyanyi daripada Orkestra Win Sekolah Menengah Sains Kuching, Sains Kuwins, penggesek violin Nisa Adina serta penyanyi berbakat dari Korea Selatan Song Bong Choi. Ia turut menampilkan persembahan istimewa daripada South Norfolk Youth Symphony Band SNYSB, yakni kumpulan antarabangsa yang pernah mengadakan pertunjukan di Royal Albert Hall. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pensri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan dan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem antara tetamu kenamaan yang hadir menyaksikan konsert musikal itu. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Taufik di Angkasa Puri.